Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Faizah binti Dullah, pensyarah dari subjek JMGA 3013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Untuk makluman Puan, di dalam video ini kepada kami ingin membentangkan satu tugasan bertajuk Personaliti, Nilai dan Norma Kaki Tangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Sebagaimana yang kita tahu, dalam era pembangunan dan globalisasi ini, sumber manusia merupakan faktor yang paling penting dalam menjayakan sesebuah organisasi, sama ada di sektor awam maupun sektor swasta. Kejayaan sesebuah organisasi itu antara lain bergantung kepada mereka yang berperanan sebagai pekerja yang dapat berfungsi secara optimum bagi mencapai matlamat organisasi. Oleh itu, elemen-elemen yang ada dalam diri seseorang pegawai tidak seharusnya dipandang mudah oleh pihak pengurusan, kerana inilah yang akan membawa organisasi itu jauh ke hadapan ataupun sebaliknya. Dalam tugasan ini, kumpulan kami memilih Majlis Perbandaran Kubang Pasu sebagai subjek kajian dan melihat dari sudut personaliti, nilai dan norma kaki tangannya. Kajian ini juga adalah untuk melihat sejauh mana ketiga faktor ini memberi kesan kepada pengoperasian Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Majlis Perbandaran Kubang Pasu merupakan pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab dalam melaksana serta menguatkuasakan undang-undang khususnya di daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah. Daerah Kubang Pasu terletak paling utara di negeri Kedah Darul Aman. Ianya bersepadan dengan negara Thailand di sebelah utara, daerah Padang Terap di sebelah timur, daerah Kota Star di selatan, negeri Perlis Indra Kayangan dan Selat Melaka di sebelah barat. Daerah Kubang Pasu mempunyai keluasan 94,596 hektar, iaitu 945.971 km persegi. Sebahagian besar tanah daerah Kubang Pasu mempunyai tanah rata dengan sedikit berbukit di sebelah timur. Sebanyak 35%, iaitu 33,773 hektar tanah di daerah Kubang Pasu berada dalam kawasan Mada, manakala 65%, iaitu 60,824 hektar berada di luar kawasan Mada dan terdapat 21 mukim dalam daerah Kubang Pasu. Pada tahun 1989, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kubang Pasu telah ditukarkan nama kepada Majlis Daerah Kubang Pasu dan diwartakan mengikut Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu Akta 171 pada tanggal 22 hari bulan 10 2018 persamaan 1439 Hijrah. Bermulalah detik bersejarah apabila pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Kubang Pasu telah dinaik taraf ke arah perbandaran sebagai Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Dalam kajian ini, personaliti yang dilihat adalah personaliti kaki tangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Setelah membuat pemerhatian ketika kunjungan ke Majlis Perbandaran Kubang Pasu, kami mendapati setiap kaki tangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu mempunyai personaliti yang baik. Setiap kaki tangan bermula daripada tingkat bawah di sudut informasi melayan setiap pelanggan dengan baik dan berhemah. Setiap bahagian dalam jabatan memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin. Jika terdapat kaki tangan yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan pelanggan, mereka akan merujuk individu yang lebih pakar. Keadaan ini memperlihatkan hampir semua kaki tangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu mempunyai personaliti yang berkesan. Dilihat nilai dari sudut pandangan pelanggan kepada Majlis Perbandaran Kubang Pasu, nilai-nilai dan etika perkhidmatan awam itu disemai dengan baik. Hal ini sangat penting kerana elemen tersebut akan menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja, memberikan penyatuan dan penyelarasan di antara setiap kaki tangan sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan serampang utama yang akan melahirkan kecemerlangan amanah dan tanggungjawab yang dijalankan oleh setiap kaki tangan di Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Setiap organisasi sentiasa menerapkan norma-norma baik di dalam diri kaki tangannya, tetapi terdapat juga norma yang kurang baik yang menjadi kebiasaan dalam kalangan kaki tangan Majlis Perbandaran Kubang Pasu, iaitu norma mengopi dan tidak tepat masa. Perkara ini wujud dalam dua keadaan, di mana yang dalam keadaan pertama, waktu pagi pelanggan datang untuk berurusan tetapi kaki tangan yang bertanggungjawab tidak berada di tempat yang sepatutnya, sebaliknya masih bersarapan di luar pejabat. Kadang-kadang pelanggan terpaksa menunggu sehingga kaki tangan tersebut pulang ke pejabat untuk berurusan, atau pelanggan tersebut perlu datang semula untuk urusan. Keadaan yang kedua pula adalah waktu rehat tengah hari. Sudah menjadi kebiasaan kaki tangan akan memulakan urusan pada jam 2.30 petang. Apabila pelanggan datang tepat pada jam 2 petang, kadang-kadang kaunter masih belum dibuka
untuk berurusan. Jabat dah sampai. Alam dah kemas. Baru pukul 8.30. Telefon tau. Buat PUBG on dulu brother. Mana pula kesempat PUBG ni? PUBG tak ada, Facebook pun boleh. Dalam Facebook pukul 8 pula. Akbar. Ingat kita kena tidur kot. Sebelum kau sampai, baru dah sampai lagi. Boleh kena take. Yang dah juga buat. Ayah, tak ada ulang. Sudah pukul 9 lah. Apa? Kita scan dulu. Ayah, bro, tak ada ulang. Aku tak tahu. Aku sampai tadi 8.40, 45. Lepas tu dia pun baru dia sampai. Tak tahulah dia orang ni. Kerja main waktu main. Dia kan kita tak ada kerja lain. Kita banyak Datang awal. Orang datang dia lewat lagi lah ada orang. Macam susah kan. Kita main bayar selesai penegakan susah. Oh dah. kita banyak masa je buat. Teruklah macam ni. Mana mau cari orang mana? Tak tahulah kalau Apek ada kenal juga dia punya Datuk Bandar ke apa ke. Apek report lah. Tak boleh lah macam ni. Semalam saya datang pun macam ni lah. Seorang pun tak ada. Hari ni pun tak ada orang. Habis macam mana kita nak berurusan? Susah kan. Banyak susah. Sepatutnya dia sampai awal. Ni pelanggan tu sampai awal. Sekarang sudah pukul berapa? Ni sekarang tengok ni pukul 9.30 dah. Siapa pun tak ada. Ayah. Mana ni? Kalau dia nak minum, dia nak pergi makan. Jadi datang ganti. Ya. Nanti tak. Dia ingat kita kumpul. Mentang kita ada urusan dengan dia, kita mau bayar cukai dengan bawa kita bayar apa dengan dia buat kita macam ni. Tengok. Siapa pun tak ada. Ni je. Pukul 9.40 tak masuk kerja lagi. Langkau ni. Ayah, banyak lama tunggu. Kau bayar lesen jaga saja. Ya. Saya pun nak Indonesia sekarang dah 10.40. Saya datang saya minta maaf lah pada setengah. Sampai dia sekarang setahun je. Tak ada. Macam mana saya? Sama lah saya. Saya harus tunggu ni. Pagi bos. David. Ya bos. Siapa yang kerja pagi ni? Sudah pagi bos. Akan di mana? Pasti orang Dah 9.40 datang kerja lagi. Saya nak kamu bagi tahu Hakim untuk saya kerja pukul 11 pagi. Sebelum saya main bos. Tolong access dulu. Ni cek semua yang ada sampai. Lepas tu satu lagi, saya nak kamu sediakan file tu balik. So, nak buat pada semua sekali. Semua surat. Silap.
Sudah tengok balik. Dengan dan bandar asal pun masa hari. Saya dah semua. Okey. Habis? Tadi bos saya kau tadi. Nanti dulu lah. Duduk dulu. Minum Ya, dulu. aku Kopi dah ada. apa kerja ni? Apa nak kalut sangat Ada, ni. tadi 3 pelanggan tadi datang. Kau ye Betul, nombor aku tu betul. datang tak ada siapa lagi tadi. Ada ni, lagi dah sebelum pukul 11. Bos Kau kau pejabat. Dia serius lah. Betul. Tadi aku dah kerja ni. Jangan melawak dada. Betul. Oi, ni dia pukul 10 lebih ni pun. Betul, dah ni pukul 11. Kau biar betul dah ni. Betul. Aku masuk ni pun tak sampai lagi tau. Ada tadi. Aku pergi tadi ada pelanggan 3 orang tadi. Habis dia betul jumpa aku ni. Betul sebelum 11 dia main kau tadi. Masalah pula orang tua ni. Aduh, hai. Aku dah kerja ni je. Okey. Okey. Aku ambil dulu lah. Okey. Aku dulu dia. Okey. Hai, aku pun tunggu ni. Tadi aku sampai dia tak ada pun. Dia pernah samai kita dah keluarkan sepanjang tempoh PKP ni. Okey, kepada semua pemis yang tak ada Ah, lesen, tak boleh boleh tengok. lesen. Aha. Saya pun banyak pertimbangan juga. Dia orang buat surat rayuan, dia pun nak minta kurang kan. Sama-sama yang diikut oleh majlis ni. Saya kena teliti dulu. Ni kedai Pak Ali pun kena juga. Kena Masuk juga Pak bos, kena juga. Oh, dia buat operasi bersepadu. Sebab dia orang PLN, KKM. Saya pun yang meeting pagi tadi dengan Datuk Bandar Besar berkaitan dengan sama-sama yang dikatakan oleh majlis. Jadi kami akan beri separuh harga lah berkaitan dengan kapal-kapal yang dikatakan oleh pihak majlis. Tak apa. Nanti saya masuk. Bos, Baru sampai. minum je bos. Duduk. Boleh minum? Duduk dulu. Kopi makinan macam gini bos. Kopi mak ni tak masalah. Kamu main lambat. Saya main apa bos? Saya habis meeting 9.40. Tak ada orang dekat kaunter pertanyaan. Kamu pergi mana? Lapar lah bos, makan dulu. Kamu tak boleh macam tu. Saya dah kata banyak kali. Jangan tinggalkan kaunter pertanyaan tanpa ada pegawai Ada yang petugas. sikit je bos, sat je bos. Diorang bagi tahu saya, masyarakat bagi tahu 8.30 pagi sampai 9.40. Je bos, saya tengok lepas tengah tadi tak siapa bos. Tak boleh macam ni, Hakim. Kamu kerja Barisan Harapan. Faham bos? Masyarakat melihat kamu. Kamu kena memberi perkhidmatan. Kamu Bos. sebagai pegawai hubungan pelanggan, kamu mencerminkan identiti majlis. Kamu kena profesional, jaga Bos. personality. Baik bos. Orang akan menilai kamu. Orang apa tanggapan dan apa kesan-kesan impact dia pada majlis. Saya faham bos. Kamu buat kerja sambil lebar, orang akan bercakap. Saya minta maaf bos. Jadi saya nak kamu ambil serius benda ni. Tukar kamu punya attitude, personality. Kamu kena pandai melayani apa kita punya pelanggan nak. Dia nak urusan apa, kamu uruskan dulu. Mudahkan dulu urusan orang. Baik bos. Selepas ni saya tak mau dengar lagi. Darwish, Ya bos. pastikan tak ada orang pun yang tak ada kat situ. Saya nak semua ada kat situ. Baik, 8 pagi dah ada dekat kaunter pertanyaan. Baik, bos. Kita punya pejabat buka 8 pagi sampai pukul 5 petang. Sorry bos. Saya tak mau seorang pun tak ada. Baik bos. Okey. Ada apa masalah? Tak ada apa bos. Buat masa ni saya akui kesilapan saya bos. Saya cuba ubah lah bos. Saya kali ni saya tak jumpa. Tapi kalau lagi sekali saya jumpa, kamu akan dipecat. Tengoklah bos. Ni Ni suruh bos. Saya kerja. Kita profesional. Kita kena ada tegas. Kalau lagi sekali kamu buat, saya takkan teragak-agak dan kamu jangan Baik, bos. salah. Baik, bos. Kamu faham? Faham bos. Dah suruh ni bos. Dah suruh. Anak 3 bos. Yalah, kamu anak 3, saya bini 2. Anak 6. Saya faham bos. Kita semua ada keluarga. Jadi kita kena bekerja dengan lebih tekun dan Ya, berdisiplin lah. Saya minta maaf bos. Kamu boleh keluar. Terima kasih bos. Okey, sama. Terima kasih dulu apa ni. Aku masukkan dalam saya punya bilik. Terima kasih bos. Personaliti, nilai dan norma yang baik perlu ada di dalam setiap kaki tangan agar memberikan manfaat yang berguna kepada setiap organisasi. Dalam hal ini, kita dapat lihat sekiranya kaki tangan mempunyai personaliti, nilai dan norma yang baik semasa bekerja, secara tidak langsung ia memberikan tanggapan yang positif di mata pelanggan. Tetapi sekiranya pelanggan kaki tangan menunjukkan personaliti, nilai dan norma yang tidak baik, sudah pasti masyarakat memberikan tanggapan yang sebaliknya. Sekian saja pembincangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.